Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Berkabau. Sihat semua? Sihat? Ya, Okay, Alhamdulillah. Okay, Sihat. Alhamdulillah. Okay, tahniah sebab masih lagi semakin okay, kan? Walaupun kelas pukul 8. Okay, Alhamdulillah lah. Okay, kamu dapat join kira awal lah tadi. Saya tengok tadi saya masuk je semua dah berbaris dekat pintu dah. Alhamdulillah. Tahniah yang berbaris di pintu menanti saya. Dia memang seelok-eloknya murid tunggu cikgu kan. Okay, so tahniah lah. Tahniah juga yang dikejutkan bangun. Okay, so kita ucapkan tahniah juga pada kawan yang sedang berusaha nak bangun tapi tak bangun-bangun. Okay, kita doakan dia bangun. And kamu kena bersyukur pada yang tak ada masalah internet. So dia sangat kesian pada kawan yang ada masalah internet. Yang tak ada masalah internet tu, so janganlah timbulkan masalah dengan tidak join kelas. So yang ada internet semua dah okey, mak ayah kamu dah sediakan kemudahan. Kalau kamu tak join kelas, dosanya pada kamu. Berkatnya yang tak ada pada kamu. Kalau mak ayah yang dah cuba menyediakan kemudahan tapi masih tak okey line ke semua tu, kita tak boleh nak kata apalah. Sekurang-kurangnya kita dah berusaha. Ini kebanyakannya mak ayah dah sediakan dah semua. Tapi korang yang set jam 6:30 cantik dah. Lepas subuh tidur balik, jam loceng bunyi kau tutup. Kan? So tu kau sendirilah yang kena tanggung dosa nanti. Sebab mak ayah dah jalankan tugas. Okay? So tu saya ucapkan tahniah juga pada mak ayah awak lah. Faham. Kalau yang form 4 lagi kesian bila saya cari-cari kenapa handphone pecah cikgu, handphone kongsi dengan adik tengah guna. Saya tengok tingkatan 5 ni saya tak jumpa pula 5A dengan 5C. Okey, 5A dengan 5C ni saya tengok tak ada yang bagi tahu saya cikgu, saya punya handphone saya kongsi dengan adik. Adik tengah ada kelas. Setahu saya tak ada. Tak pernah yang ada masalah macam tu. Okey. Form 4 ramai. Ada 2-3 orang lah macam tu. Okey, jadi kamu kena bersyukurlah. Okey, alhamdulillah. Dah solat duha dah? Okey, lepas ni solat kalau belum. So kita akan teruskan kita punya kelas hari ni. So kita akan mulakan dengan bacaan doa. Hari ni saya nak suruh Adam Faris. Baca doa Adam Faris. Boleh ke? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey. Kita kena bergerak tempat lain. Ada budak sedang tasmik. Sekejap. Kelas dia setiap hari ke cikgu? Sekolah dia memang pukul 7.45 sampai 10 suku sekolah agama. Itu sekolah agama. Lepas tu nanti petang sekolah kebangsaan tak berapa banyak lah. Tapi still ada lah. Hari-hari adalah 1-2 subjek ke 3 subjek yang akan buat Google Meet. Tapi yang pagi ni memang alhamdulillah lah. Ustaz dia memang dijagalah. Memang dia buat betul-betul lah. Pagi Qiraati, lepas tu ikutlah subjek. Dia memang akan duduk, dia bangun-bangun sekejap je sampailah 10 suku. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okey, tengoklah budak kecil pun dia orang boleh fokus. Macam mana dengan korang? Dia lagi 7.45 tau. Tu 7.30 dia dah duduk depan laptop. Okey, korang yang besar-besar ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So hari ni kita akan sambung. Sebelum ni kita dah buat pasal luas kan? Ada masalah tak dekat yang sebelum ni? Okey tak? Okey. Okey kan? Senang kan? Okey, sebab tu saya cakap, saya dah pernah bagi tahu dah hari tu, tajuk pengamiran ni sebenarnya lebih mudah kalau nak berbanding dengan tajuk pembezaan. Tapi kalau tengok betul-betul lah. Okey, jadi kalau kamu dah faham yang pasal pembezaan dekat, pengamiran luas yang dekat paksi X, dah tahu konsep dia, so kita sama je dengan Y. Hari tu X, you akan ambil lengkung ni pergi ke paksi X.
Kali ni awak tengok. Luas tu pergi ke paksi Y. Limit dia dari mana? Dari A sampai ke B. Maka persamaan kita akan buat X in term of Y. Maksudnya persamaan dia mesti disusun X sama dengan dalam sebutan Y. dy. Maksudnya kita kamirkan yang ada Y. Maksudnya persamaan kita tu dalam sebutan Y. Faham? Okey, itu dia untuk luas pada paksi Y. Okey, jadi ini dia lah. Kalau hari tu paksi X dia ada atas bawah. Bawah paksi X dia akan negatif, atas paksi X dia akan positif. Okey, ini yang paksi X hari tu. Iaitu dia ada atas bawah. Macam tu. Okey, kalau yang paksi Y dia ada kanan dan kiri. Paksi Y dia akan ada kanan dan kiri. Di mana sebelah kanan dia positif dan sebelah kiri dia akan menghasilkan nilai negatif. Macam yang paksi X hari tu, bila dia negatif ataupun ini sebelah kiri, bermakna kita akan letakkan dia tanda modulus. Menunjukkan jawapan kamu akan kamu positifkan. Sebab dia adalah luas, ukuran dia mesti positif. Okey? Ini dia. Jadi kalau kamu tengok kat sini dan konsep dia masih sama dengan pada paksi X hari tu, kita nak kamirkan, kita nak tentukan dia pergi ke paksi X atau ke paksi Y, kita tengok huruf yang kuasa tinggi. X ini berkuasa 1, Y berkuasa 2. Maka kita akan kamirkan pergi ke paksi Y. Soalan kat sini persamaan mesti disusun X in term of Y. Tapi yang kita ada adalah negatif X. So you kena susun jadi X equals to negatif Y kuasa 2. Jadi sekarang kita akan kamirkan dari 1 sampai ke 4 negatif Y kuasa 2 dy. Sebab dia kat sini Y, jadi kat sini pun dy. So kamirkan seperti biasa akan jadi apa? Jadi apa? Kamirkan jadi apa tu? Negatif Y kuasa 3 per 3. Ya, okey. Negatif Y kuasa 3 per 3. So kat sini negatif Y kuasa 3 per 3. Awak masukkan 4, awak masukkan 1, tolakkan. You akan dapat jawapan dia. Faham? Dan awak kena ingat, kawasan luas dia berada di sebelah kiri. Bermakna ini tadi akan ada modulus. So jawapan kamu nanti akan kamu positifkan. Faham? Okey. Ini persamaan ini susun dulu. X equals to negatif. Y kuasa 2. Okey. So Y darab negatif 3. Negatif 3Y. Tambah Y tolak 3. So X equals to negatif Y kuasa 2. Tolak-tolak jadi tambah 2Y tambah 3. Ini yang kamu kena kamirkan. Walaupun kamu tengok kat sini nanti ramai pelajar dia akan buat dari sini sampai ke kosong. Lepas tu kosong pergi ke atas. Tak perlu sebab dia dekat bahagian yang sama iaitu sebelah kanan. So you buat je terus. Dari bawah sampai ke atas negatif Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 3. Malangnya soalan macam ni, ramai pelajar bingung. Cikgu, apa limit dia? Kita tak ada kat sini. Kita tak ada kat sini. Boleh cari tak limit dia di situ? Boleh. Boleh. Apa nak buat? EQN. Tak payah EQN dah. Dia dah siap dah ni. Kan kosongkan X dapatlah Y. Kat sini Y tambah 1 sama dengan kosong kan? Y-nya dapat negatif 1 tapi dia negatif. So you dapat Y-nya negatif 1. X-nya ialah 3. Ambil saja dari sini. Tapi hati-hati sebab dia ada negatif kat luar. Faham? Okey. So limit kita dari negatif 1 sampai ke 3. Siapa baru masuk ni? Okey. Okey, so awak selesaikan, awak dapat jawapan. Jadi yang simple ni, awak boleh je tekan kalkulator lah. Haikal ada dah Haikal? Haikal? Ada Ada. Okey, line okey? Okey. Okey, saya nak jenguk sekejap. So ada lagi, Alhamdulillah, tahniah. Akmal ada tak hari ni? Masih tak ada Daniel dah ada?
Daniel. Daniel. Tak ada juga. Haris. Haris. Ada. Ada Alhamdulillah. Amirul. 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 Tak ada. Akmal. So 3 orang ni. Zulfauzan. Zulfauzan. La haula wala quwata illa billah lazim. Nisa. 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 Ada Okey. Okey. So 3 orang, 4 orang. 4 orang. Betul lah. 37 campur saya tu ada 4 orang. Okey, 4 orang dari 5C. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, boleh Jadi itulah dia. Ni saya dah terang dah tadi. So, dapat jawapan seperti itu. Okey, itu dia. Okey, sekarang kita tengok. Yang ini dia ada kanan dan kiri. Dia soalan ni dia suka tak bagi limit. Jadi kat sini dia kosong. Kosong, jadi nak cari limit dia, kosongkan X dapat nilai Y. Tapi kat sini dah mudah dah sebab dia tak ada negatif pengacau macam tadi. Faham Yang tadi tu ada negatif, awak faham kan maksud saya? Dekat sini, you nampak tak persamaan ini dia ada negatif kat luar. Lepas tu baru dia kata buat Y tambah 1. Okey, Y tolak 3. Jadi dekat sini sebenarnya awak kena darabkan. Darabkan negatif dia. Jadi kalau ikutkan kat sini, dia akan dapat ni Y tambah 1. Ini awak darabkan, you dapat negatif Y kan tolak 1 sama dengan 0. Negatif Y sama dengan 1. Jadi Y-nya adalah negatif 1. Y tolak 3 sama dengan 0. Jadi Y-nya 3. Hati-hati sebab ramai pelajar akan tak perasan negatif dekat situ. Faham Itu yang saya masukkan ada negatif tadi. Okey, yang ini tak ada masalah sebab dia tak ada negatif. Okey, you buat ni sebenarnya dia ada Y. Ini satu benda Y. Jadi Y-nya 0. Dah betul dah 0. Ini Y tolak 2 sama dengan 0. Sebab saya kata nak cari paksi Y X 0. So awak buat Y tolak 2 sama dengan 0 bermakna sini 2. Y tolak 5 sama dengan 0 bermakna di sini 5. So awak dapat limit dia di situ. Okey. So kat sini kita akan buat dari 0 sampai ke 2. Persamaan dia yang ini. So apa dia persamaan dia? You akan expand lah kat situ. You jadi Y kuasa 2 tolak 2Y tolak 5Y tambah 10. Tapi dia ada Y kat luar. Jadi Y darab ni Y kuasa 3. 25 negatif 7Y. So negatif 7Y kuasa 2 tambah 10Y. Itulah persamaan awak. Okey, awak tak boleh buat dari 0 sampai 5 terus. Sebab dia ada di kanan, dia ada di kiri. So, you buat negatif 0 sampai ke 2. Masukkan persamaan Y kuasa 3 tolak 7Y kuasa 2 tambah 10Y. Dan awak tambahkan daripada 2 sampai ke 5. 2 sampai ke 5 masih menggunakan persamaan yang sama. Tetapi dekat sini kita letak tanda modulus. Sebab dia di sebelah kiri. Faham? Dan awak selesaikan, dah hati-hatilah. Tolong ingat jangan lupa kamerkan. Ramai pelajar terus dia masukkan nilai 2 dengan 0. So sepatutnya you kena kamerkan terlebih dahulu. Clear? Okey, itulah jalan. Okey, itu jalan penyelesaian dia. Siapa baru masuk ni? Siapa baru masuk? Daniel cikgu. Maaf lambat cikgu. Kenapa Daniel selalu lambat? Daniel tak hantar tugasan Daniel? Belum cikgu. Bila nak hantar? Tahun depan? Siapa lagi yang ada? Amirul dah join belum Amirul? Amirul? Masih tak ada. Akmal? Akmal Haris ada? Zulfauzan ada? Zulfauzan? Ada tak Zulfauzan? Tak ada juga. Okey. So sekarang bermakna 3 orang yang tak join. Tapi kat dalam ni terlebih orang ni.
campur saya 39 bermakna 38. 2 orang je yang tak join sepatutnya. Kenapa ada terlebih orang ni? Siapa manusia dalam ni? Tak tahu Awak pun tak tahu siapa ada dalam ni. Sebab sekarang kita terlebih umat dalam ni. Tak apalah terlebih umat. Okey, so 2 orang. Tak ada 3 orang saya ulang. Limasi, Amirul, Akmal, Haris dan Zulfauzan. Okey, 3 orang ni. Okey, 3 orang ni tak ada. Okey, tapi yang saya maklum biasanya Akmal, Haris je. Yang 2 orang tu saya masih tak kesan, senyap, sunyi. Okey. Okey, dah habis cerita ni, selesaikan. Boleh? Okey, tahniah 5A dah full. Ini dia. Sekarang awak tengok dekat sini. Tadi kita kelas sebelum ni kita buat paksi X. Lepas tu kita buat paksi Y. Sekarang kita tengok di sini. Okey, di sini dia melibatkan 2 graf. Dia dah mula melibatkan 2 graf. Okey, nampak? Awak boleh juga rujuk dalam buku teks. Kalau kamu tengok dia ada lengkung, dia ada garis lurus. Dekat sini awak tengok limit dia dari A sampai B. Sekali lagi dekat sini kita tak pasti dia nak pergi ke paksi X atau pergi ke paksi Y. Adalah macam-macam lah kalau kamu rajin tengok YouTube kan, banyaklah petua-petua. Tapi awak gunalah petua yang saya tunjuk, ini sangat mudah. Konsepnya sama macam yang saya bagi tahu sebelum ni. Awak ambil huruf yang kuasa lebih tinggi. Huruf yang kuasanya lebih tinggi. Jadi kalau awak tengok, ini persamaan linear. Y in term of X. Ini adalah kuadratik. So, Y in term of X kuasa 2. Jadi, kita akan nampak nanti, awak akan nampak yang X-nya yang lebih tinggi. Jadi, bila X yang berkuasa tinggi, maka kita akan kamirkan pada DX. Okey? Jadi, awak tengok. Ni kalau awak tengok kan, kita nak kawasan melorek. Nampak tak kawasan melorek? Apa yang dia buat, dia ambil lengkung, bawah lengkung, dari A sampai B dapat semua. Dia akan tolak bawah garis lurus. Ataupun dia juga boleh dicari menggunakan trapezium. Kamu dapatlah kawasan yang atas ni. Okey? Jadi kita tengok apa yang ada dekat sini. Ini pun sama. Jadi, awak tengok ni, kawasan yang kecil ni dia nak. So, yang kecil ni dia nak, awak akan ambil terbalik pula, garis lurus. Awak tolak lengkung. Jadi dekat sini, apa tips dia nanti? Mana satu nak tolak mana satu? Kalau tadi awak tengok, dia buat lengkung, tolak garis lurus. Yang ini terbalik, garis lurus tolak lengkung. Okey, jadi macam mana kita nak tahu? Okey, tengok. Ini dia. Contoh 18. Contoh 18, first step. Sebab you kena ingat, luas dia tak bagi tahu kamu nak pergi paksi X atau nak pergi paksi Y. Dia tidak bagi tahu. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah, kamu ada 2 persamaan. Tengok kita ada 2 persamaan. Kita akan tengok dalam kedua-dua persamaan, huruf apa yang kuasanya lebih tinggi. Huruf apa? Right. Yes, hurufnya adalah huruf X. Jadi, kita tahu kita akan kamirkan pergi ke paksi X. So, tolong tulis ya, step pertama, pilih paksi. So, pilih paksi ni, kamu kena tahu nak cara apa tadi. Okay? Kamu kena tahu memilih paksi. Bila kamu dah pilih paksi, barulah kamu boleh tentukan awak tu nak pergi paksi X atau pergi ke paksi Y. Sekejap ya. Okay? Jadi dekat sini, kalau awak tengok, setelah kamu pilih paksi awak, kita dah tahu kita nak pergi paksi X atau Y. So dekat sini kita ambil paksi X sebab X yang berkuasa 2. Kemudian, jadi pertama ni awak tulislah paksi. Pilih paksi. Pilih paksi. So ingat pilih paksi ni awak sendiri tulis apa dia huraian. Saya nak awak tuliskan nota untuk diri awak sendiri. Pilih paksi apa dia sebenarnya, iaitu kita ambil huruf yang kuasa tinggi. Okey, yang kedua, selepas kamu pilih paksi, kita akan ambil, tengok dekat sini, graf di atas. Apa maksud graf di atas? You tengok warna pink ni, ini kawasan berlorek dia. Mana graf yang ke atas kawasan berlorek? Graf apa? Garis lurus atau lengkung? Ya, lengkung.
Kalau awak tengok ni kawasan Belorek, ataupun saya kata graf bumbung. Bumbung. Dia punya roof dia atas ni. Ni bumbung dia. Jadi, kita akan ambil graf atas. Graf atas. Tolak graf bawah. Okey, graf atas tolak graf bawah. Jadi, apa graf dia yang atas? Awak buatlah, kita kena buat lengkung tolak garis lurus. Kalau tolak, biasanya kita akan menggunakan limit yang sama. Limit dia dari sini sampai ke sini. Okey, dari mana limit dia iaitu dari negatif 2 sampai ke, you tengok X-nya, ialah 3. Okey, jadi dekat sini, persamaan dia apa? Lengkung. So, lengkung kita adalah negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8 dx. Seperti yang ditunjukkan di sini. Kita tolak garis lurus. Garis lurus kita adalah X tambah 2. Sampai sini jangan lupa kamu kena kamerkan. Kalau awak tengok yang ini dia satukan. Dia satukan. Okey, awak nak satukan boleh. Kenapa kita boleh satukan? Sebab dia menggunakan limit yang sama. Jadi awak boleh satukan. Kalau awak tak nak satukan pun tak apa. Awak buat lain-lain. Awak buat dulu garis, buat dulu yang lengkung. Lepas tu awak tolakkan garis lurus. Settlekan yang ini. Kamerkan masuk nilai. Lepas tu kamerkan ini masuk nilai pun boleh. Dalam buku teks dia cantumkan terus. Kenapa cantum terus? Sebab dia limit yang sama pada kedua-dua graf. Jadi awak boleh cantumkan terus. Faham? Faham tak? Okey. So, settle. Okey, settle yang ini. Dapat luas. Selain daripada garis lurus, sebenarnya kita boleh menggunakan apa? Siapa ni? Amirul. Amirul, kenapa awak baru masuk? Amirul? Amirul, tolong respon. Kenapa baru masuk? Okey, awak tak respon, saya tak akan ambil kehadiran awak. Okey, jadi awak tengok dekat sini, kita buat garis lurus. Ada lagi orang masuk. Sebenarnya sepatutnya tinggal 10 minit, 15 minit ni saya tak nak orang masuk. Siapa ni keluar masuk ni? Ke line dia tak okey? Amirul? Amirul. Kenapa dia tak dengar ke? Tolong siapa ni WhatsApp Amirul tanya dia kenapa dia tak menyahut saya panggil. Okey, jadi sebenarnya garis lurus ni tadi awak boleh kamerkan atau sebenarnya awak boleh cari luas segitiga. Tapi sebenarnya saya tak nasihatkan pun, saya tak advise kamu pun mencari luas segitiga. Kenapa? Luas segitiga ni yang bahayanya, sepatutnya segitiga di situ. Pelajar dia baca, awak tengok kat sini kenapa saya tak suka pelajar buat segitiga. Dia nampak sini 3, sini negatif 2. Tapi yang atas ni kadang-kadang dia tak pandai baca. Sedangkan titik sini adalah 3, 5. Bermakna sepatutnya atas ni 5. Okey, itu satu masalah. Dia tak tahu baca sisi tu. Dan dia ambil tapak ni dia kata 3 nanti. Sebab apa? Dia nampak X tu sini 3. Dia ambil 3. Sedangkan tapak dia berapa sepatutnya? Berapa? 5. Ya, sepatutnya juga 5. Sebab tu saya tak cadangkan, saya tak galakkan kamu mencari luas segitiga ataupun luas trapezium. Tengok pada soalan. So mudah guna je lah macam ini. Walaupun sebenarnya boleh gunakan luas segitiga. Faham? Okey, clear Clear. Okey, so itu contoh 18. Okey, settle lah you dapat jawapan. Okay, next kita tengok yang ke-19. Yang ke-19 masih menggunakan konsep yang sama. Yang pertama, kita pilih paksi. So, paksi pilihan kita. Huruf yang tertinggi, huruf apa? Nabila. Ainul? Ainul.
Ainul. Tak ada orang. Zulhazira. Cikgu. Ya. Huruf Huruf apa? X. Ya, X. Okey, X-nya berkuasa lebih tinggi. Okey. Jadi kita akan membuat pilihan pada huruf X. Okey. Jadi sekarang awak tengok Sekarang kamu tengok. Okey, step yang seterusnya. Okey. Awak tengok kita nampak dekat sini bila okey, tadi saya tertinggal satu step Tadi kalau awak tengok saya bagi tahu awak akan pilih paksi kan? Pilih paksi. Yang kedua, awak akan tengok dekat sini dan lepas pilih paksi, awak ambil graf atas tolak graf bawah. Okey. Graf atas, saya tersilap ni. Jadi sebenarnya kita tengok yang kedua sepatutnya kita ambil titik persilangan. Titik persilangan. Okey, ini yang ketiga. Titik persilangan antara dua graf iaitu berada pada sini. Satu, okey, warna saya gunakan warna hijau. Kalau awak tengok, okey, jap. Okey, satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Kita bawa titik persilangan ke paksi pilihan kita. Kita langgar tak kawasan berlorek? Kawasan berlorek ke atas. Kita langgar tak kawasan berlorek? Langgar. Langgar? Macam mana awak langgar? Cuba tengok betul-betul. Tak langgar. Awak tak langgar. Awak tengok sekarang kita akan bawa kita punya paksi pilihan. Kita dah ambil paksi pilihan. Kita ambil titik persilangan. Ni titik persilangan kita. Ada 2, 3, 5 dengan negatif 2, 0. Kita bawa titik persilangan ke paksi pilihan kita. Jadi kalau awak tengok kita tak langgar. Ini dah sampai tak payah bawa mana-mana lah. Bila dia tak langgar, maka kita akan guna operasi tolak. Okey. Titik persilangan, lepas tu buat ayat sendiri. Kita guna operasi tolak. Tolak bila apa? Bila dia tak langgar. Tak langgar. Okey, awak buat nota sendiri. Okey. Jadi bila dia tolak apa, barulah buat graf atas tolak graf bawah. Okey, jadi sama juga dengan contoh 19 ni. Kalau awak tengok contoh 19, step pertama kita ambil paksi pilihan. Paksi pilihan kita adalah paksi X. Okey, kemudian kita ambil titik persilangan, bawa ke paksi pilihan kita. Jadi kita tengok dia tak langgar kawasan berlorek. Bila tak langgar, kita ambil graf di atas tolak graf di bawah. Untuk soalan ini, graf di atasnya graf apa? Lengkung atau garis lurus? Ni kawasan berlorek. Mana graf ke atas kawasan? Lurus. Ya. Awak buat garis lurus, tolak lengkung. Awak buat macam ni supaya tak silap. Okey, garis lurus. Dari mana ke mana? Dari sini tak tahu apa dia. Kat bawah ni tak tahu. Sini pun tak tahu. Boleh cari? Guna apa? Boleh. Guna apa? Samakan, bandingkan. Okey, gunakan persamaan Masukkan serentak. Persamaan serentak. Samakan Y. Masukkan dalam. Okey, buat persamaan serentak, you dapat 2 titik. Maka awak ambillah nilai X dari yang A sampai ke B. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, titiknya dia dapat negatif 2, 3. Jadi, negatif 2, 3. Tolak pun sama. Negatif 2, 3. Jangan silap ambil persamaan. Persamaan garis lurus yang bawah. Yang ini awak punya persamaan lengkung. Okey? Okey, boleh? So, yang step yang lain sama. So, cuma dekat tajuk ini sebab dia melibatkan 2 graf. So, awak kena ada 3 step yang saya tunjuk tadi. Step yang pertama, ulang apa dia Afiq Hakimi? Afiq Hakimi, ulang apa step yang kita gunakan tadi? Ada 3 step dekat slide sebelum ni saya tulis tangan tadi. Apa dia yang pertama? Afiq Hakimi ada tak? Pilih paksi. Okey, pilih paksi. Macam mana Ya nak Allah. macam mana nak pilih paksi? Kita tengok apa? Kuasa tinggi. Kuasa yang tertinggi. Huruf yang berkuasa tinggi. Yang kedua, macam mana kita nak terus yang seterusnya? Apa kita nak buat? Diana.
Diana 5A kan? Saya ke? Ya. Apa dia? Step 2 yang cikgu. Ya, step kedua. Apa dia? Step kedua lepas kita dah cari ni, kita buat Apa? cari mana kena tolak. Okey. Sama ada garis lurus tolak lengkung ataupun lengkung tolak garis lurus kan cikgu? Okey. Jadi apa kita buat iaitu kita bawa titik persilangan ke paksi X. Barulah buat step sama ada dia tolak atau tambah. Faham? Boleh? Okey. Cikgu boleh. Okey, so ingat 3 step tu. Sekarang kita tengok seterusnya. Okey, masih sama. You tengok kat sini X yang berkuasa tinggi. X kuasa 2. So kita pergi paksi X. Paksi X, you tengok graf atas tolak graf bawah. Okey, mana graf atas kita? Okey, awak ambil titik persilangan ni, kita bawa ke paksi X. So kita tak langgar kawasan melorik. Bila tak langgar, kita guna operasi tolak. Apa tolak apa? Iaitu graf yang di atas. Grafnya ini. Tolak graf di bawah. Grafnya ini. Maka dapat yang sini. Faham? Jadi sebenarnya tak kisah bentuk graf apa pun, awak ingat step 3 tu tak ada masalah. Okey? Yang ini pun sama. Okey? Jadi kalau awak tengok yang ini pun masih sama, kita gunakan step tadi untuk kamu tentukan luas. Okey. Kenapa buku teks tak ada contoh ni yang sikit sangatnya? Adakah dah complete dia punya buku teks ni? Complete dah? Sampai 20 je. Okey, saya tambahlah. Ada satu benda ni. Kenapa kat buku teks tak ada contoh? Sekejap Okey, saya tambah satu soalan. Awak kena tengok macam ni. Sekiranya. Okey, sorry. Okey. Sekiranya kita punya graf berbentuk seperti ini. Okay, tadi kita dah tengok dah kalau dia menggunakan operasi tolak. Apa yang kita nak buat. So sekarang kita tengok macam mana kalau soalan kita tu menggunakan. Okey, saya ambil slide barulah senang. Okey. Kalau dia dalam bentuk macam ni. Okey, gambar dia kalau awak tengok dia akan keluar. Aduh. Padam sekejap. Kalau dalam modul saya rasa ada. Okey. Okey, kalau dia macam ni, tengok. Tak apa. Okey, kalau dalam bentuk macam ni Okey, ini kawasan melorik saya. Contohnya persamaan saya ini y equals to 3x kuasa 2 tambah 4x. Contohlah. Y equals to negatif 2x tambah 6. Contoh. Step yang sama, yang pertama iaitu yang pertama, pilih paksi pilihan. Paksi pilihan kita masih lagi paksi X. Okey, paksi X, so kita ambil titik persilangan. Masih sama step yang sebelum ni. Titik persilangannya berada di sini saja. Bawa titik persilangan ke paksi pilihan. Awak langgar tak kawasan melorik? Langgar tak? Langgar. So langgar kita guna operasi tambah. Langgar. Okey, mana tambah mana kita dah nampak dah. Satu ni kawasan dia, satu lagi yang sebelah sini. Jadi kita akan tambah lengkung tambah garis lurus. Lengkung dari mana? Dari kosong sampai ke A. Sampai ke B. So dari kosong sampai ke A, lengkung 3x kuasa 2 tambah 4x tambah garis lurus dari A sampai ke B. Ambil persamaan awak 2x tambah 6. Faham? Boleh? Faham tak ni? Okey, so itu kalau guna operasi tambah. Kalau dia pergi ke paksi X, kalau dia pergi paksi X, soalan akan berbentuk seperti ini. Okey, kamu tengok di sini. Kalau soalan dia bentuk macam ni, saya ingatlah pula. Okey, kalau dia bentuk macam ni, macam mana? Okey,
Kejap ya. Cek, macam mana saya nak buat? Macam tu. Okey. Macam tu. Okey. So, awak tengok sini. Kawasan Belorik yang saya nak berada di sini. Contoh, di sini. Pun sama. So, awak akan nampak nanti persamaan awak, Y-nya berkuasa kuasa 2. Contohlah, persamaan saya akan Y kuasa 2 tambah 4, X sama dengan 5 contoh. Yang ini dah tentulah awak tahu persamaan ini adalah persamaan Y sama dengan. Mungkin sini dibagi 8 ke contoh. So, ini Y sama dengan X. Jadi, kalau kita tengok Y yang berkuasa tinggi. Bila Y berkuasa tinggi, susun dulu persamaan ini. Y kuasa 2 tolak 5 per 4 sama dengan X. Ini persamaan kita. Okey. Lepas tu step kedua, kamu tengok kita nak tengok nak tentukan tambah ataupun tolak. Okey. Jadi apa yang kita kena buat, ambil titik persilangan. Titik persilangan kita di sini. Bawa titik persilangan ke paksi pilihan iaitu paksi Y. Kita dapat dia adalah langgar kawasan Belorik. Maka kita akan kamirkan dari 0 sampai ke A sampai ke 8. Dari 0 sampai ke A, 0 sampai A kita guna garis lurus. Okey, dan kita akan tambahkan dari A sampai ke 8 guna yang lengkung. Faham? Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, awak tolong tengok modul. Okey, tolong tengok modul. Buat soalan sampai luas. Tolong cek modul muka surat berapa? Tolong cek, Adam. Kejap. Tolong cek modul muka surat berapa? Boleh tak? 62. Hei, ya Allah. Okey, sekejap Awak tengok modul awak buat sampai muka surat Sampai 64. 4 Okey, yes. Sampai muka surat 64. Okey? Sebab yang seterusnya dekat situ kita dah masuk isi padu. Okey? Jadi saya nak awak cuba buat sampai muka surat 64. Okey, sekiranya ada soalan seperti biasa awak akan tanyalah. Kalau tak ada apa-apa, buat dan okey, jangan hantar dulu dalam grup Telegram sebab yang tu saya tak tanda lagi, boleh? Okey, so saya stop dekat sini. Jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Okey, saya tak pasti siapa yang tak ada sekarang sebab sepatutnya ada 2 orang. Tapi tadi saya panggil Zulfauzan. Yang tak ada tadi Zulfauzan dengan siapa ni? Akmalah ya sepatutnya, betul? Amirul dah ada dah kan? Amirul ada tak Amirul? Kalau ikutkan ada. Awak baru join ke? Amirul, awak join berapa minit? Kenapa join lambat sangat? Okey, lepas ni saya nak awak WhatsApp saya Amirul. Okey, kelas. Okey, Amirul saya tunggu awak WhatsApp saya. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Cikgu. Sama. Salam. Terima kasih, Cikgu. cikgu. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Sama. Bye, cikgu. Bye. Cikgu. Ya. Cikgu. Ada. Buatlah. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Bye, cikgu. Sama. Tak boleh nak tutup.